terapkan nilai kasih sayang, nilai misi kemanusiaan dalam diri walaupun daripada kecil kan. Dia bagi tahu yang ramai lagi orang susah kat luar sana. Kita pun bagi tahu juga kempen-kempen kita ni untuk apa dan sebagainya. So mereka faham. So dua-dua tu happy lah. So gembira. Untuk memberi. So saya itu jadi inspirasi lah pada anak-anak, untuk ibu bapa. Tahniah pada ibu bapa yang sentiasa menjadi inspirasi untuk anak-anak, sentiasa memberi juga dan membantu mereka yang memerlukan, terutamanya dan khususnya bersama Islamic Relief Malaysia. Baik, terima kasih tetamu-tetamu kita, Brother Ahmad Nazmi Adnan dan juga Sis Yusmarwati Yusof atas perkongsian yang menarik ini. Kita jumpa lagi Kita jumpa dekat charity shop Islamic Relief nanti Okey. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, itu dia. Dan jangan lupa layari islamic-relief.org.my sama-sama brother, dan juga layari semua media sosial Islamic Relief Malaysia untuk dapatkan maklumat terkini berkaitan kempen-kempen, termasuk kempen kurban. Dah jam 10 pagi, jadi kami mohon undur diri. Terima kasih kepada semua atas perhatian ini. Mohon maaf atas barang kekurangan. Kita jumpa lagi esok sehingga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Ketika kita leka menikmati pelbagai juadah makanan, terdapat saudara kita yang sedang menangis kelaparan. Bayangkan, mereka mengharapkan untuk menerima daging korban setiap tahun. Sebenarnya, ibadah korban ni banyak kelebihan kepada mereka yang buat korban. Setiap helai bulu tunakan korban, kita dapat satu kebaikan. Dan ini merupakan amalan yang sangat dicintai Allah pada bulan Zulhijjah. Apa tunggu lagi? Sertai rezeki korban anjuran Islamic Relief Malaysia. Hubungi 03-8926-3434 atau layari www.islamic-relief.org.my. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kejayaan negeri Kedah menambah baik dan memudahkan urusan untuk menjalankan perniagaan sehingga berjaya menarik minat para pelabur perlu dijadikan contoh dan penanda aras bagi negeri-negeri lain. Menurut Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Muhammad Zuki Ali, adalah amat kritikal bagi semua kerajaan negeri serta pihak berkuasa tempatan PBT menjadi pemudah cara dengan tidak terlalu bergantung kepada peraturan lama yang menyulitkan para pelabur. Ketika ditemui pihak media selepas melancarkan persidangan Mai Mudah peringkat negeri Kedah di Alor-Star Kedah, Tan Sri Muhammad Zuki berkata beliau yakin negeri-negeri lain boleh melaksanakan hasrat berkenaan seperti Kedah, namun ia memerlukan komitmen pelbagai pihak bagi membantu pelabur khususnya yang sering membuat aduan berkaitan kelulusan permit. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sedang melaksanakan pengambilan 120 anggota baru pada tahun ini bagi memperkemaskan pasukan penguatkuasa jabatan itu. Sehubungan itu, jelas pengarah Akademi JPJ, Muhammad Kifli Mahasan, ketika ini proses ujian fizikal dan temuduga sedang dilakukan bagi pengambilan berkenaan. Bercakap kepada pihak media selepas majlis penyampaian watika pelantikan pemimpin cilik 2022-2023 di Sekolah Kebangsaan Kedondong di Pasir Mas, Kelantan, Muhammad Kifli juga berkata pihak JPJ juga sedang berusaha menubuhkan pasukan pancaragam sendiri selain sudah memiliki pasukan pancaragam yang dianggotai oleh 45 pegawai yang memiliki kemahiran bermain alat muzik bagpipe. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal kudara pada pukul 12 tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 5 Februari 2011, program ziarah masjid di Masjid Jamik Kampung Baru Kuala Lumpur telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Masjid Jamik adalah yang pertama dikunjungi oleh Datuk Seri Muhammad Najib menerusi program berkenaan yang akan turut diadakan di seluruh negara
bagi mendekatkan golongan belia kepada pelbagai program untuk mengimarahkan masjid. Pada majlis berkenaan, Datuk Seri Muhammad Najib mengumumkan peruntukan sejumlah 20 juta ringgit untuk pembangunan semula Masjid Jamik Kampung Baru selaras usaha memartabatkan masjid berkenaan sebagai mercu tanda Kampung Baru moden. Masjid yang dibaik pulih tersebut memuatkan sebanyak 5,000 jemaah dalam satu masa. Sesungguhnya, program ziarah masjid ini membawa mesej yang jelas dengan perlunya pemimpin masyarakat bersama mengimarahkan masjid. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. Jom kurban PNP? Korban aku biasa dengar. PMP ini kali pertama. Apa tu? Profesional dan premium. Maksudnya, pengurusan korban dilaksanakan dengan cara profesional. Sembelihan menggunakan slaughter box, penyimpanan menggunakan cold room dan pengagihan pula menggunakan cold truck. Oh, macam tu. Ya, sempena Aidiladha tahun ni, Radio IKIM dengan kerjasama Kurban.com akan menganjurkan program Korban Bersama IKIM. Nak cerita? Panjang sangat. Apa kata daftar je dulu. Hubungi Kurban.com di talian 017-983-8382. Pastikan kita adalah yang terawal untuk mendapatkan harga promosi RM799 sahaja untuk satu bahagian korban. Kalau macam tu, sekarang juga aku nak daftar. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 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 لا حول ولا Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin. Ya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dengan izin. Ya Allah yang maha tinggi lagi maha agung. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. 10:10 pagi. Kalau kat jam digital tu dah bentuk senyuman macam tu. Alhamdulillah waktu ini anda bersama saya Nur Hayati Paradi kembali bersiaran untuk Aspirasi 10.1 edisi Isnin. Hari ini kita dah berada di tanggal 13 Jun 2022 bersamaan dengan 13 Zulkaidah 1443 Hijrah. Moga-moga Allah sentiasa memberkati masa dan waktu sahabat pendengar untuk terus berkongsi bersama dengan kami, insya-Allah. Sebahagian daripada masa anda diperuntukkan juga untuk mendengar Radio IKIM. Terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih juga untuk rakan Warna Pagi sebentar tadi. Terima kasih kepada Luke dan juga Pian untuk perkongsian Warna Pagi edisi Isnin. Bertambah semangat sahabat-sahabat pendengar kan sebenarnya. Dan kita akan bertambah semangat lagi bila kita akan bersama menerusi perkongsian episod di Zahra kejap lagi bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin. Dan kita kupaskan lagi bagaimana sebenarnya untuk kita mengawal dan juga untuk kita mengatur pengurusan emosi kita. InsyaAllah kita akan kongsikan bersama dengan anda satu lagi topik penting juga untuk sama-sama kita kupaskan kejap lagi. Tajuknya tentang apa? Nantikanlah perkongsian kejap lagi bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin dalam Pesona di Zahra, perkongsian kita yang mana anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di kesemua platform Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Saat ini jom kita dengarkan terlebih dahulu Ikhwan Fatana dengan Isteri Solehah. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Isteri soleha selayaknya Clara, untukmu jelitawa yang menjadi rebutan. Isteri soleha, budimu mempesona, menawannya bicara, dicemburui semua. Demi menjaga agama, teguh kau bertahan iman dan takwa. Kau isteri soleha yang dinanti dengan beribadi seindah bidadari. Kau rela berbakti taat pada suami, kasihmu tak pernah kan berbelah bagi. Kau isteri soleha yang dinanti, alammu dipuji, dijulang dihormati, cintamu sejati, ikhlas demi ilahi, kaulah permaisuri. Tulus bersama cinta, setiamu hingga habis usia. Kau wanita yang ku inginkan untuk ke syurga. Kau isteri soleha yang dinanti dengan peribadi seindah bidadari. Kau rela
kurban? Tak tahu kat mana nak buat kurban? Risau ibadat kurban anda tak terlaksana? Komuniti We Love Korban ada jawapannya. Tekan-tekan je, selesai. Jom bersama komuniti We Love Korban. Hubungi kami di 013-633-7022. Korban tanda syukur, akikah tanda cinta. Dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ukirkan senyuman di wajah mereka sebagai tanda ingatan dan rasa cinta kita. Jadikan Aidiladha kali ini Aidiladha yang paling bermakna buat saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Ayuh bersama kita tunaikan ibadah korban kita melalui kempen ibadah korban di Bumi Anbiya Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit berjuang bersama. Jom kurban PNP? Kurban aku biasa dengar. PNP ini kali pertama. Apa tu? Profesional dan premium. Maksudnya, pengurusan kurban dilaksanakan dengan cara profesional. Sembelihan menggunakan slaughter box, penyimpanan menggunakan cold room dan pengagihan pula menggunakan cold truck. Oh, macam tu. Ya, sempena Aidiladha tahun ni, Radio IKIM dengan kerjasama Kurban.com akan menganjurkan program Korban Bersama IKIM. Nak cerita? Panjang sangat. Apa kata? Daftar je dulu. Hubungi Kurban.com di talian 017-983-8382. Pastikan kita adalah yang terawal untuk mendapatkan harga promosi RM799 sahaja untuk satu bahagian korban. Kalau macam tu, sekarang juga aku nak daftar. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل عارف بالله وأهل الله يا الله وكل عارف بالله وأهل الله يا الله يا الله شموس الهدى شيوخ الورى نجوم الندى يا الله شموس الهدى شيوخ الورى نجوم الندى بهم نسلم من كل أذى بقدر الله يا الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل عارف بالله وأهل الله يا الله وكل عارف بالله وأهل الله يا الله يا الله شموس الهدى شيوخ الورى نجوم الندى يا الله شموس الهدى شيوخ الورى نجوم الندى بهم نسلم من كل أذى
saya tak sempat lah nak daftar korban kat masjid kita tahun ni. Jangan risaulah. Easy Korban kan ada. RM320 je satu bahagian. Easy Korban? Ya, Easy Korban ni bukan je dah lebih 15 tahun pengalaman uruskan lebih 350,000 penyertaan. Bahkan yang pertama diiktiraf patuh syariah ISO 1900-2014. Wah, hebat tu. Macam mana nak daftar dengan Easy Korban ni? Mudah je. Hubungi 1-800-885-885 atau layari easykorban.org. Easy Korban, mudah dan dipercayai. Rancangan Pesona di Zahra ini dimudahkan kepada anda oleh Easy Korban. Hanya RM320 satu bahagian. Laksanakan tuntutan ibadah korban dan manfaatkan dagingnya untuk saudara kita yang memerlukan. Layari easykorban.org untuk maklumat lanjut. Easy Korban, mudah dan dipercayai. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian Aspirasi 10.1. Kita ada Pesona di Zahra pagi ini. Perkongsian kita bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Tak lain tak bukan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz hadir sekali lagi bersama dengan kami. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Sihat orang tua macam ni lah. Sihat orang tua kan. Alhamdulillah. Dan hari ni kita nak bicara tentang tajuk kita masih lagi dalam pengurusan emosi kan Ustaz kan. Kita nak tahu sama ada kita ni peka ke pekak. Betul. Betulnya tu saya peka atau pekak. Itu tajuk kita Ustaz. Suspend Ustaz pagi-pagi. Ustaz, kita mulakan dengan sedikit mukadimahnya. Silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Alhamdulillah Allah DJ Kak Ati. Sebesar kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi kita diberi umur, kita diberi peluang untuk kita berbuat benda-benda yang bagus dan positif dalam hidup kita. Mudah-mudahan terus kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okey, pada pagi yang berbahagia ini dalam pengurusan emosi, kita nak cerita mengenai peka dan juga pekak. Okey, peka ni satu keadaan seorang itu ada awareness ataupun ada kesedaran mengenai sekeliling dia dan dia ada rasa untuk bertanggungjawab dan juga pekak ni kita semua tahulah tak payah saya ulas sebab kita semua yang mendengar ni faham bahasa Melayu dan insya-Allah tak pekak boleh dengar insya-Allah dan insya-Allah tak pekak begini so maksudnya dia sama ada secara fizikal dia orang tak dengar ataupun secara rohani dia maknanya jiwanya tidak mendengar kerintihan, keluhan jiwa orang lain. Sebab itu, orang yang tidak memahami perkataan anda, jangan diharapkan untuk dia memahami diamnya anda. Orang sekali lagi, orang yang tidak memahami perkataan anda, dia tak nak faham pun. Cakap berbuih mulut pun dia tak mau ikut pun. Jangan diharapkan dia memahami anda punya diam. So diam, kita ingat dia diam, dia faham tak? Dia takkan faham. Cakap pun tak faham, diam lagi lah pun tak faham. Itu dia bagi pekat pekat di seluruh rohani atau pendalaman itu. Okey. Jom kita bicara mengenai peka dan pekat pada pagi yang berbahagia ni. Okey, ibu kakak tuan sekalian dalam Islam ada satu ajaran apa yang dipanggil sebagai ihsan. Jadi banyak part ilmu dalam Islam ada 3 yang penting iaitu akidah membahaskan mengenai ketuhanan, syariat membahaskan hukum hakam dan juga ihsan. Ihsan ni membahaskan mengenai akhlak ataupun hubungan kita dengan sama manusia, dengan Allah, dengan diri kita dan sebagainya. Ihsan so jadi salah satu pendapat ataupun bahagian yang penting dalam Islam adalah kita memahami ihsan. Okey. Ihsan daripada sudut pengurusan emosi apa dia? Iaitu seseorang dia memahami hak dan tanggungjawab. Okey. Ada 2 benda penting dalam kehidupan kita dan hubungan kita sama manusia. Pertama, hak. Hak ni benda yang perlu diberikan. Okey, maksudnya hak kita contohnya sebagai seorang suami, hak kita sebagai seorang isteri. Okey. Tanggungjawab pula maknanya apa yang orang perlu berikan. Hak ni apa yang perlu kita dapat. Apa yang perlu kita dapat? Hak kita sebagai seorang anak, hak kita sebagai seorang isteri, hak kita sebagai seorang ayah, seorang ibu. Ada hak-hak. Jadi maknanya apa yang kita perlu dapat. Tanggungjawab apa yang perlu kita berikan. Okey. Dalam konteks ihsan ni maknanya bila satu orang itu dia ihsan, ada sifat ihsan, dia membentuk ihsan dalam diri dia, maksudnya apa? Dia melepaskan hak yang sepatutnya dia dapat.
Okey, maknanya orang yang ihsan, orang yang dia melepaskan hak yang sepatutnya dia dapat. Contoh, katakanlah seorang suami perlu macam gini, tapi dia berlapang dada, tak apalah, isteri saya memang seadanya lah kan, dia tak boleh nak masak sedap-sedap, walaupun maknanya hak saya tu saya perlu dah balik dapat makanan kan, tapi memang dia tak pandai, dia goreng telur pun hangit, nak buat macam mana kan. Sebenarnya kita pun berlapang dada dan kita melepaskan hak kita. Jadi maknanya orang ihsan yang pertama sama ada dia melepaskan hak dia, dan juga yang keduanya dia mengambil tanggungjawab. Maksudnya tanggungjawab tu padahal bukan dia punya, tapi dia mengambil tanggungjawab. Mana dia mengambil tanggungjawab untuk dia berikan, dia tunaikan kepada orang. Ini ihsan. Dalam hadis banyak Nabi ingatkan sifat ihsan ni. Contoh, orang yang pertolongan Allah akan ada sentiasa kepada madamatil, selagi mana seseorang itu fi auni akhi, dalam dia menolong maknanya saudara dia. Maknanya dia ihsan, dia mengambil tanggungjawab untuk menolong saudara dia. Jadi benda ihsan ni benda yang perlu dibentuk, dan bukan saja kita perlu memahami bentuk ihsan ni daripada sudut individu kita, tapi kita kena kempenkan untuk orang lain juga bersifat ihsan. Okey, apa jadi kalau satu orang itu seorang-seorang saja dia ihsan, seorang-seorang saja dia melepaskan hak dia dan dia mengambil tanggungjawab, maksudnya menggunakan tanggungjawab, ambil tanggungjawab itu sebagai untuk mendapat redha Allah. Maka sampai satu station nanti, sampai satu keadaan nanti, dia rasa asyik dia je buat, dia je teraniaya, asyik orang ambil kesempatan daripada dia, sebab dia ihsan seorang-seorang dia. Okey, jadi maknanya kalau satu kita faham mengenai ihsan, kita kena ajak suami kita juga ihsan. Ada konsep ihsan dalam hidup dia tu. Anak kita juga ada ihsan dalam hidup dia. Menantu kita ada ihsan. Orang sekeliling kita ada ihsan. Bayangkan dulu Rasulullah SAW pernah membentuk satu masyarakat yang ada ihsan. Masyarakat yang ada ihsan sangat cantik. Orang yang sangat berlapang dada pada hak dia, okey tak apalah, dia boleh lepaskan hak dia dan dia mengambil tanggungjawab. Maksudnya bukan saya tanggungjawab diri dia, tanggungjawab keluarga, tanggungjawab masyarakat, tanggungjawab ummah, dia ambilnya. Ada kawan yang pergi berjuang fisabilillah, dia ambil tanggungjawab nafkah kawan-kawan yang sebab dia tetap duduk berada di Madinah, dia yang ambil. Okey, tengokkan keluarga, sahabat dia, kawan dia itu. Sebab apa? Mengambil tanggungjawab. Jadi apabila satu masyarakat itu ada ihsan, mana dia membentuk satu masyarakat yang sangat bagus. Mana masing-masing faham, okay, ini hak saya, tapi saya berlapang dada pada hak saya. Ini tanggungjawab dia, tapi tak apa, sebab dia seadanya, saya faham dia tak ada kata mampu, mungkin dia tak sihat, mungkin dia sakit, mungkin dia tak faham, mungkin dia kurang ilmu, tak apa, saya tunaikan. Dan suami kita sepatutnya maknanya dia bertanggungjawab untuk menafkahi satu keluarga. Itu hak kita sebagai seorang isteri, maknanya dapat nafkah. Tapi kita faham sekarang ni dengan kerja susah, maknanya mungkin barang mahal, jadi mungkin suami tak ada kemampuan seorang-seorang. Kita melepaskan hak kita, kita juga mengambil tanggungjawab sama-sama menafkahi keluarga. Dan suami pula kena faham juga, apa yang isteri berikan adalah ihsan isteri. Dia tak boleh ambil kesempatan pada isteri. Tak boleh pula mentang-mentang isteri yang tak apa, abang bayar kereta, bayar rumah, saya beli sayur, saya beli beras, saya beli makanan. Maknanya itu ihsan isteri. Dia tak boleh ambil kesempatan kepada ihsan isteri pula. Mentang-mentang isteri tu beli barang rumah, dia cuma bayar. Sekali-sekala dia naik pangkat, ada gaji lebih, dia buat tak tahu pula pada ihsan isteri itu. Maknanya sepatutnya nafkah keluarga tu memang dia, tapi ihsan isteri ambil tanggungjawab bersama-sama. Tiba-tiba dia naik pangkat, dia ada duit lebih, dia tak ambil tanggungjawab balik itu. Dia tak menunaikan hak sepatutnya. Dan dia rasa dia ada duit lebih. Apabila dia rasa dia ada duit lebih, panjanglah akalnya. Banyaklah fikir PL yang lain-lainnya. Banyaklah fikir PL lain-lainnya. Mulalah datang kat ustaz tu kan, play victim kata orang kan. Saya ni susah lah ustaz, isteri saya ni macam buat tak tahu. Padahal isteri pernah bekerja sama-sama menafkah, buat tak tahu. Tapi saya dah ada kemampuan ni ustaz. Saya boleh tak saya nak fikir untuk kahwin lagi? Kalau anda kata ada kemampuan, tak ada masalah. Saya cerita realiti prosedur undang-undang keluarga yang ada. Tapi tak mampu, jangan kita maknanya ke arah situ. Sedangkan apa kita rasa kita mampu tu sebenarnya hak isteri. Yang isteri ihsan berikan bersama-sama itu.
Kan? Jadi maknanya ini antara peka dan juga peka kita bincangkan. Mana kepekaan tu ada ilmu faham benda ini. Dan apabila peka dia tak faham, dia tak boleh fikir. Sebenarnya itu adalah ihsan. Satu membentuk ihsan ni dia secara kolektif. Maknanya kita bentuk ihsan. Kita ada hak yang kita berlapang dada, kita lepaskan. Ada tanggungjawab orang lain yang kita ambil untuk kita buat. Itu ihsan. Pahala sangat besar. Allah SWT akan mudah memberi rezeki, memudahkan urusan-urusan kita sebab perkara itu. Tapi maksudnya kita kena ajar orang lain juga ada sifat ihsan. Kalau tidak, kita sendiri-sendiri yang ihsan, kita akan teraniaya dengan nama ihsan itu. Dengan orang lain ambil kesempatan kat kita dan sebagainya. Jangan longgokkan semua tanggungjawab kat kita. Mentang-mentang kita ni memang suka ataupun mana faham ihsan, kita nak ambil tanggungjawab, longgokkan tanggungjawab pada kita. Maknanya dan akhirnya kita tertekan, akhirnya takut terfitnah atas nama buat baik itu. Malah aku buat baik dah, malah bosan dah, asyik aku je kan. Padahal buat baik itu bagus. Duduk di tengah masyarakat dan tak faham mengenai ihsan itu. Okay, so ada benda yang menarik kita nak kongsikan mengenai ihsan ni lagi. Kita berehat sekejap. InsyaAllah. Sebab apa Ustaz? Ada yang kata kadang-kadang ni bukannya tak peka pada orang Ustaz. Kita sendiri tak peka pada diri sendiri sampai teranyaya. Sampai kat ihsan tu, ihsan terpaksa. Ada ihsan terpaksa. Kejap lagi kita akan kongsikan banyak lagi untuk anda rakan pendengar. Mana yang ikuti secara langsung di FB IKIM FM. Saya ingin tekan butang share supaya lebih ramai lagi menjadi orang yang peka dan tak peka. InsyaAllah. Untuk anda teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Saya tak sempat lah nak daftar korban kat masjid kita tahun ni. Jangan risaulah. Izi korban kan ada. RM320 je satu bahagian. Izi korban? Ya, izi korban ni bukan je dah lebih 15 tahun pengalaman uruskan lebih 350,000 penyertaan. Bahkan yang pertama diiktiraf patuh syariah ISO 1900-2014. Wah, hebat tu. Macam mana nak daftar dengan izi korban ni? Mudah aja. Hubungi 1-800-885-885 atau layari izikorban.org. Izi korban mudah dan dipercayai. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Serahkan semua yang ku ada, hati, jiwa dan segala-galanya. Dengan namamu ku bernawa itu, dan padamu tempat ku mengadu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Sejiwa hilang mencari arah, kau bawa cahaya penuh harapan, membawa rahmat pada seluruh alam. Sungguh hati rindu untuk bertemu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran bersama Manusia Pesona di Zarah pada pagi ini bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Hari ini cerita kita dalam pengurusan emosi, peka dan peka dan peka. Masya Allah Ustaz, betapa pentingnya untuk kita ada sifat ihsan. Dan ihsan tu kena ikhlas dah Ustaz kan. Dah susah nak ihsan, kalau tak ikhlas macam mana lah Ustaz kan. Jadi mungkin kita sambung lagi perkongsian kita. Silakan Ustaz. Okey. Ibu kakak tuan-tuan muslim-muslim sekalian, kita bicara mengenai ihsan, maksudnya ada iaitu orang yang melepaskan hak dia dan ambil tanggungjawab
Maknanya ada kekuatan untuk bertanggungjawab. Dan kalau kita tengok umat Islam menganjurkan kita untuk mengambil tanggungjawab diri, keluarga. Kalau dah mampu ambil tanggungjawab masyarakat, tanggungjawab negara, tanggungjawab ummah. Kan akhirnya orang boleh buat benda-benda kebajikan. Sebab apa? Mana mengambil tanggungjawab yang orang tak buat. Itu ihsan. Okey. Apa jadi kalau anda kata ihsan tu bukan bersifat secara masyarakat, bukan bersifat secara maknanya jama'i, secara beramai-ramai, hanya satu orang saja. Sama ada orang tu akan rasa teraniaya ataupun sebenarnya dia akan spoil, dia akan merosakkan, dia akan membentuk zon selesa merosakkan orang. Sebagai contoh, satu orang isteri contohnya kan, dia orang yang ada ihsan, hak-hak dia di belakang dada, dia mengambil tanggungjawab suami. Kalau tak ya, dia tidak mengajak suami dia untuk faham benda ihsan ini. Takut apa tau? Takut dia spoil suami dia. Dia mengajar untuk suami dia tidak bertanggungjawab. Patutnya suami kena bertanggungjawab, tapi tak apa, bini aku pandai lah dia fikir nanti. Kan dia spoil. Kita anak kita patutnya ada tanggungjawab dekat rumah, dia sepatutnya juga bertanggungjawab untuk menjaga rumah itu. Basuh baju juga basuh sama dia. Tapi kita serabut mata, kita yang ambil baju dia, akhirnya dia tidak belajar bagaimana mengemas dan dia tidak membentuk sifat ihsan. Akhirnya akan spoil keadaan sekeliling, orang sekeliling tu. Kalau kita tidak ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr, berpesan-pesan tu tadi. Jadi kita kadang-kadang bagus alhamdulillah, tapi baik kita seorang-seorang kita tidak maknanya mengajak orang lain juga ada sifat ihsan, memahami okey hak ada perlu yang maknanya perlu yang kita mungkin belapang dada, dan ada tanggungjawab perlu kita tunaikan. Paling kurang tanggungjawab tunaikan. Kalau tidak maknanya mengambil tanggungjawab yang lebih lagi pun, diri punya tanggungjawab perlu tunaikan. Ada hak dia, rumah tangga anak kita. Takkanlah bila air dia, bilik dia sendiri pun dia tidak kemas. Kita serabut mata, kita tolong kemaskan. Itu tanggungjawab dia. Tapi takkanlah dia langsung tak ada satu ihsan untuk dia tunaikan tanggungjawab dia sendiri pun. Itu akhirnya membentuk orang yang tak ada tanggungjawab, maknanya spoil lah keadaan sekeliling. Sebab itu orang yang hebat akan membentuk zon selesa yang hebat. Tapi zon selesa yang hebat akan membentuk orang yang fasad. Fasad ni orang yang memang spoil lah kita panggil. Orang yang hebat, bapa yang hebat, dia akan membentuk zon selesa yang hebat untuk rumah dia, untuk anak dia. Tapi zon selesa agak bahaya. Dia akan membentuk orang yang fasad kita panggil lah, ataupun orang yang memang spoil lah kita panggil. Maksudnya orang yang tak tahu nak menunaikan tanggungjawab dia itu. Okey. Ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian. Okey. Part yang kedua, bahagian yang kedua yang kita nak belajar, kita nak kongsikan pada hari ini adalah kita orang yang kita nak tahu, ada tak kita ni orang yang peka atau orang yang pekak? Kita nak tahu ada ciri-ciri ada ciri-ciri dia. Maksudnya kita nak tahu, dan kalau kita ni tergolong orang yang pekak contohnya kan, maaf saya sebut tapi benda ni kadang-kadang perlu disebutkan biar kita faham kita ni pekak, bukan pekak telinga, rupanya pekak maknanya mata hati tu kan. Maksudnya tak terasan benda keliling berlaku. Okey, ada 3 perkara yang penting untuk kita ukur diri kita dan kita belajar bagaimana cara kita nak jadi orang yang peka. Dan bagi ibu ayah, orang sekeliling, bagaimana nak ajarkan anak-anak ataupun orang sekeliling dia ada sifat peka berbanding pekak ni. Okey, yang pertamanya kena belajar untuk ada penanda aras. Satu penanda aras. Benda ni bagus ke tak bagus? Okey. Paling kurang ini nak cerita paling kurang lah. Apa penanda aras yang perlu kita ada? Paling kurang agama. Paling kurang undang-undang. Kalau dalam negara kita ada undang-undang Islam, ada undang-undang sivil, paling kurang paling kurang adalah etika dan adab. Paling kurang Jadi ada orang hari ni DJ Kayati, dia hidup dia tak ada penanda aras. Maksudnya dia kata, hidup saya, suka saya lah, duit saya nak beli baju, nak bokil ke ikut saya lah. Tak boleh. Sebab penanda aras kita ada undang-undang. Ada agama. Lah Ustaz, maksudnya ada limitasi. Maknanya belajar untuk faham benda itu. Baru-baru ni saya tengok dekat WhatsApp group, satu orang yang maknanya dia pukul anak dia dalam bas. Dia tak perasan. Orang sekeliling ada yang tak setuju dengan dia, tapi
Oleh kerana dah terlalu lama belak, kenapa tak ni tiba kita kan. Dia pukul sampai ada satu orang yang bangun. Akak buat macam mana saya report polis kan. Dia tak ada satu, ini tak kena cara ni. Memukul sampai mungkin jatuh kepada takrifan mendera contohnya kan. Budak tu tak faham, budak kecil memang nak buang air, nak macam mana? Uruskan je lah. Kan? Tapi dia tak ada satu penanda aras, satu di susun undang-undang tak boleh buat macam ni. Sisi agama tak boleh buat macam ni. Kan? Kalau satu orang tu dia tidak ada penanda aras, duit saya ikut saya lah, saya nak beli baju terbelah ke apa semua, mungkin boleh kat sebuah negara, tapi Malaysia mungkin tak sesuai. Kan? So maksudnya dia ada undang-undang Islam yang maknanya yang akan menjaga keadaan-keadaan demikian. Duit saya suka saya lah, saya nak makan, saya tak nak puasa contohnya. Masuk jenazah lah. Maksudnya kena angkut kan. Apa salah angkut saya pula, duit saya ikut saya lah. Ada undang-undang, ada kepekaan itu, ada penanda aras itu. Kalau kita tak ada satu penanda aras, tahu tak tuan-tuan, ibu kakak saya sekalian, apa akan jadi penanda aras kita? Penanda aras kita adalah hawa nafsu. Allah sebut dalam Quran benih. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu perhatikan seorang yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan? Maknanya tak ada satu penanda aras untuk ini boleh ke tak boleh. Kan? Saya pernah jumpa satu orang yang cakap, ikut saya lah, saya nak buat apa? Duit saya, ikut saya lah. Awak sibuk, kenapa kan? Kenapa orang nak sibuk-sibuk semua kan? Saya kata, kalau anda kata tak mau terikat dengan apa-apa satu penanda aras, satu limitasi, pergi duduk hutan. Hatta dekat hutan pun dia ada limitasi dia. Contoh kan, air hutan kan. Suka aku lah aku nak duduk mana, baring sana. Kita baring atas rumah semut. Tak kena gigit kat semut tu. Semut, suka aku lah aku nak baring diri aku. Ini kawasan semut. Suka aku lah nak gigit kat mana kan? Gigit mana? Maknanya hutan pun dah ada undang-undang dia. Sarang tabuan, janganlah pergi jolok. Suka aku lah, ni hutan aku tak jolok. Tak boleh. Jadi kepekaan, kecelik kepada maknanya satu aras, satu penanda aras agama kan, maksudnya undang-undang paling kurang. Ada negara kita ada undang Islam, ada undang sivil. Ada orang yang kadang-kadang ada tak ada kepekaan itu, memang dia akan menjadikan hawa nafsu sebagai tuan. Tak ada peka langsung. Maksudnya suka nak apa-apa, suka-suka dia. Kan? Ditegur tak, maknanya tak jalan, akhirnya tegur dengan cara undang-undang. Kena tangkap, baru dia tahu, macam ni punya. Okay? Itu benda pertama, kena letakkan satu tanda aras untuk lahirkan sifat kepekaan. Perkara yang kedua, ini buat kakak tuan-tuan sekalian, hidup adalah keputusan. Kita tak boleh hidup tanpa keputusan. Hari ini kita nak dengar pesona di Zahra, satu keputusan. Lepas ni mungkin kita nak sarapan, satu keputusan. Lepas ni kita nak makan tengah hari kat mana, keputusan. Hidup adalah keputusan. Kita tak boleh hidup tanpa keputusan. Orang yang lemah dalam hidup dia, orang yang tak boleh buat keputusan dalam hidup dia. Sebab itu benda ni sangat penting. Maknanya jangan malas membuat keputusan hidup. Contoh macam kadang-kadang orang malas buat keputusan, dia bermula dengan benda kecil-kecil. Sebab itu terutamanya orang lelaki. Jadi maksudnya bila dia malas nak buat keputusan, maknanya dia malas untuk berfikir. Bang, nak pakai baju apa bang? Apa-apa je lah. Bang, nak makan apa bang? Apa-apa je lah. Bang, cuti ni kita nak ke mana? Mana-mana je lah. Dia letak keputusan kat tangan orang lain. Dia buat keputusan atas orang lain. Nanti terbentuk sifat tak peka. Ada benda kat depan, malas nak fikir. Dia tak boleh buat keputusan. Kalau tak disuruh, dia tak akan bergerak. Sebab itu, terutamanya bagi orang lelaki, saya pesan cakap abang-abang, adik-adik, ayah-ayah saya sekalian kan, benda kecil-kecil sebenarnya bukan baju itu. Sebab benarnya jangan terbentuk budaya malas membuat keputusan untuk hidup. Nanti kita tak peka langsung. Kita tak peka langsung dengan apa yang berlalu di keliling kita. Hatta sampah depan mata, itu keputusan untuk kita ambil dan kita letak di tong sampah. Orang tak ada nak berfikir, dia tak boleh buat keputusan, dia akan berlalu sampah depan mata tu, berlalu macam tu je. Sebab itu maknanya bukan sampah itu, tapi kenapa malas nak berfikir. Benda ni perlu diangkat, keputusan. Jadi maknanya orang ada kepekaan ketak, kita boleh tengok dia boleh tak buat keputusan untuk hidup dia. Itu kadang-kadang kita tengok orang pening, orang pekerja seorang pekerja, bos pening pada pekerja, tak disebut tak buat, tak gerak. Tak disebut tak gerak. Sebab apa? Kepekaan tak ada. Tak ada nak buat keputusan. Okey, benda ni nak kemas, benda ni nak buat, benda ni perlu diseliakan. Tak ada keputusan untuk dibuat. Kena marah baru nak gerak contohnya kan.
Itu juga anak kita dan sebagainya. Itu benda yang kedua. Dan benda yang ketiga, ibu kakak contoh Syah, kita boleh tengok latih kepekaan untuk diri kita dan juga macam mana kita nak kempenkan kepekaan ini, iaitu peka untuk belajar daripada kesilapan. Okay? Sama ada kesilapan itu kesilapan diri kita ataupun kesilapan orang lain. Okay? Maknanya ada peka benda ni tak kena. Ada kesilapan. Jadi sebab tu kita kena banyak baca, banyak belajar. Contoh rumah kita, rumah kita. Adakah sampah yang berada di laci kita, contohnya kan, plastik tak dikemas, kita punya store dalam tu dengan tikar lama tak dibuang, dengan blender rosak ada dalam tu, maknanya duduk dalam tu, benda tu benda yang dah jadi sarang tikus ada, sarang lipas ada, kan? Benda tu benda yang kita belajar something tak? Benda ni tak kena sebenarnya. Kan kita kena ada kepekaan, ada kita belajar daripada benda yang salah contohnya, dan belajar untuk memperbaiki dan menghindari benda itu. Okey, saya nak cerita sikit. Saya ada jaga rumah HIV Muslim. Okey. Sebelum tahun 2009 tak ada rumah HIV Muslim, jadi mereka duduk di gereja-gereja. Jadi mana kita fight sejak 2009, alhamdulillah ini dah 12 tahun 2022. Okey. Bila ada orang baru masuk, saya suka kadang berbual, belajar something daripada pengalaman-pengalaman yang dilalui dengan orang yang berbagai-bagai. Ada tu orang tu muda lagi budak. Saya tanya dia, kenapa boleh kena HIV? Kenapa boleh kena HIV? Okey. Ustaz, saya dalam hidup saya tak ada role model. Bapa saya juga adalah penyakit HIV. Okey. Bapa penyakit HIV dan dia terikut, tak ada role model, akhirnya jadi juga macam itu dan terkena penyakit HIV. Okey. Dalam berlalu masa, keluarga datang menziarahi. Ada antara adik-beradik yang memang orang hebat. Maknanya ada jadi yang memang orang hebat lah. Doktor pakar lah, orang besar kerajaan dan sebagainya. Menjadilah Ustaz ya kiranya. Menjadi ya. Okey. Ayah orang HIV, ada anak yang HIV juga. Ayah orang HIV ada anak menjadi orang yang besar. Apa perbezaan kedua-dua anak ini? Bapa tu kita cerita lain lah. Ada anak yang mengambil iktibar dan juga belajar daripada kesalahan. Ada anak yang tidak belajar dan mengambil iktibar daripada kesalahan yang berlaku dan dia membuat kesalahan yang sama. Jadi apa maksud dia? Kepekaan kita adalah kita nampak benda ni salah, ada satu ilmu, benda ni tak betul. Dan kita kena belajar sama ada baiki ataupun menghindarkan. Sebab tu dalam hadis ada doa Nabi ajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan aku yang benar adalah benar dan rezekikan aku untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Dan tunjukkan aku ni yang batil adalah batil, mana salah adalah salah, dan rezekikan aku untuk aku menghindarkannya. Maknanya kita belajar untuk nampak kesalahan dan untuk kita belajar ambil iktibar daripada dia. Sebab orang yang berlalu kehidupan, berlalu kesalahan dalam diri dia dan dia tidak belajar, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Dia tidak mengambil pengajaran daripada kesalahan orang lain, dia akan melakukan kesalahan yang telah dilakukan oleh orang lain. Benda yang bila tak ada nampak pelajaran. Okey. Membentuk kepekaan pada anak kita, pada diri kita, pada orang sekeliling kita, kita kena ajar satu benchmark ataupun satu penanda aras. Paling kurang agama. Biar ada agama, biar ada satu penanda aras. Apa tu yang dikatakan orang baik? Apa yang dikatakan orang soleh? Apa yang dikatakan perbuatan yang bagus? Kemudian yang keduanya, memang kena belajar membuat keputusan. Sebab ada orang yang hebat pada hari ini di sebalik cuba salinkan ayat ini. Di sebalik kisah orang yang hebat terdapat kisah dia membuat satu keputusan. Kajilah latar belakang kisah-kisah orang yang hebat. Ada kisah dia membuat keputusan dalam hidup dia. Sama ada dia nak buat ini, nak mengalah ataupun nak meneruskan. Sama ada dia nak
mencabar diri dia dalam keadaan yang memang tidak selesa, kata orang Melayu, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, ataupun nak bersenang-senang dulu, kemudian tak tahulah apa akan jadi ke depan. Di sebalik kisah orang berjaya, ada kisah dia membuat keputusan. Benda ni kita nak belajar sebenarnya. Jumpa orang berjaya berbual, tengok cara dia berfikir, tengok cara dia, macam mana cara dia membuat keputusan. Macam mana cara dia membuat keputusan hidup dalam keadaan genting. Macam mana cara dia membuat keputusan hidup dalam keadaan dia bergaduh rumah tangga contohnya. Tapi dia boleh buat keputusan yang akhirnya mendamaikan. Macam mana dia boleh buat keputusan hidup yang maksudnya ketika orang mengalah, dia tetap boleh bergerak untuk melangkah lagi beberapa step. Dan akhirnya dia terlepas daripada masalah-masalah dia. Daripada dia mengalah awal. Pada keputusan. Dan yang ketiganya, sentiasa bentuk untuk kita faham salah adalah salah, belajar daripada dia. Kalau tak, kita tidak akan membentuk sifat kepekaan dalam hidup kita. Akhirnya terbentuklah sifat pekak. Pekak rohani. Pekak telinga tu, pekak rohani. Matanya tak nampak ataupun buta mata hati. Itu yang Allah sebut dalam Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi tak faham. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ada telinga tapi tak dengar. Itu yang Allah sebut akhirnya ulaika kal an'am. Dia macam binatang, kata Allah Subhanahu wa taala, balhum adall, bakal lebih sesat lagi. Orang yang tak ada kepekaan ini. Jadi bermula daripada ihsan, kita bincang, kemudian daripada ihsan itu dia akan bentuk satu masyarakat yang peka. So kita boleh ukur dengan satu keadaan macam mana kepekaan itu perlu dibentuk. Dan kalau anda kata kita semua faham ada kepekaan, terbentuk ihsan, satu masyarakat terbentuk ihsan, inilah satu masyarakat yang disebut dalam Quran, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Maknanya negeri yang bagus, yang mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat yang sangat nice, sangat bagus. Wallahu a'lam. Itu yang kita nak juga, masyarakat dalam keluarga kita kena macam tu jugalah Ustaz kan. Keluarga yang mendapat keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan kita ada soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita juga Ustaz, kalau kita nak raikan sikit-sikit sebab kita belajar bagaimana nak peka, tak pekak dari sudut rohani. Yang penting sangat tu. Terima kasih banyak Ustaz. Kita ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Iking, kata, Assalamualaikum Ustaz. Kata, kalau ihsan terpaksa, tu kira macam mana Ustaz? Berdosa ke buat dalam terpaksa Ustaz? Okey. Bila kita merujuk kepada perbahasan kita ihsan terpaksa, maksudnya sama ada dia terpaksa melepaskan hak dia atau terpaksa mengambil tanggungjawab, kan? Bagaimana? Okey. Kita niatkan kita buat walaupun terpaksa. Sebenarnya Allah sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak datangkan satu benda di luar kemampuan kita. Maknanya kita mampu benda itu. Kadang-kadang datang berbagai-bagai ujian dalam hidup kita untuk Allah bagi kita satu kesedaran sebenarnya kita hebat. Kita mampu mengatasi. Kalau tak, kita mungkin tak ada tak ada rasa macam bolehkah aku buat. Ibu bapa kat tuan-tuan sekalian, saya dengan izin Allah Subhanahu wa taala hujung minggu ni akan berada di Terengganu, endurance pertandingan kuda lasak sejauh 100 km. Tahniah Ustaz. 100 km. Okey. Sebelum nak masuk 100 km pertandingan kuda lasak ni, kita kena buat 2 kali 40, 2 kali 80 km. Baru boleh masuk 100 km kali inilah. Okey. Mula-mula saya masuk pertandingan kuda lasak 40 km, saya kata 40 km habis aku. Habislah kan. Kalau kita tak maknanya datangkan benda tu, kita tak akan rasa kita mampu. Sekali boleh 2 kali 40 km kan. Masuk 80 lagi psycho sebab 2 kali ganda tau. 2 kali ganda kan. Huyo habis. Alhamdulillah berjaya habis. Itu yang kita cari untuk cabar diri kita. Kadang-kadang ada benda yang Allah datangkan kepada kita. Supaya Allah nak cerita kau mampu sebenarnya. So maknanya balik, kalau ihsan terpaksa supaya kita mampu. Yang keduanya, Allah akan bagi pahala. Di dunia Allah akan pemudahkan banyak lagi urusan secara kita tak perasan. Yakinlah dengan janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mengingkari janji. Wallahu a'lam. Masya-Allah Ustaz, kalau kita boleh kembangkan sikit Ustaz. Kadang-kadang orang kata dia mengalah tak semestinya kalah. Tapi dalam masa yang sama, diam pun tak berarti mengalah Ustaz. Kadang-kadang orang kata tak apalah mengalah lah, dia diamkan je Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Okey. Kebanyakan kadang-kadang situasi dia ada benda yang bagus kita diam, dan diam tidak berarti kita mengalah. Contoh hari ni, okey, kita menang bertekad dengan isteri kita, tapi kita akan tidur luar.
kan, bersama kucing. Oh, kita menang. Wah, hati aku. Tapi tidurlah kat luar kan dengan kucing. Okay. Tapi kalau kita memilih untuk tak apalah, diam sekejap, kita akan tahan sekejap. Tapi okay, it's okay. Maknanya hari itu adalah hari yang biasa untuk kita. Bila isteri pun telah sejuk, dia akan minta maaf. Tak marah tadi dia. Dan kita akan okey. Bang, ayah, bukan satu malam tau tidur kat luar tu. Mungkin 2-3 malam ataupun mungkin meminggu. Terpulanglah kepada takdir dan nasib masing-masing. Wallahualam. Semoga Allah kurniakan takdir-takdir yang baik, insya-Allah, untuk sama-sama dengan kita. Baik, kita ada soalan daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM, Ustaz. Kata Ustaz, macam mana Ustaz? Kata sahabat kita ni seorang breadwinner dalam keluarga. Jadi untuk tidak rasa terban seorang-seorang, dia minta sahabat suami dia transfer semua gaji ke dalam akaun sahabat kita. Jadi perbelanjaan memang akan combine lah dalam satu akaun saja. Adakah salah cara sahabat kita ni, dan adakah berdosa sahabat kita ni kontrol duit suami? Suami cuma bayar duit rumah je. Itu pun sebab tolak gaji, Ustaz. Saya nak cakap patut ke tak patut, itu terpulang kepada kita dan keikhlasan kita. Kan, maksudnya kadang-kadang memang ada jenis orang, walaupun dia seorang suami sekalipun, dia adalah orang yang suka dapat direction. Maksudnya kalau tak dapat direction, dia takkan boleh buat keputusan. Maksudnya maknanya macam tadilah, maknanya dia tak ada kepekaan daripada sudut untuk mengatur. Isteri yang cakap, bang macam gini, yelah, ikut awal. Dia tak ada kekuatan buat keputusan. Akhirnya isteri kata, susahlah, transferlah semua kat akaun saya. Kalau kita ikhlas betul. Tapi jangan sampai kita manipulate benda itu. Kita sebenarnya maknanya biar suami dia tak ada duit pada muka. Jadi akhirnya dia tak ada nak fikir panjang. Jangan sampai kita niat kita tidak ikhlas lah. Kalau kita ikhlas, okay, it's okay. Terpulang pada niat kita. Jangan sampai teraniaya. Jangan sampai suami nak pergi nak pergi kerja pun, duit pun terminta-minta. Padahal duit gaji dia. Dia nak beli barang pun takut-takut dan minta. Padahal duit gaji dia. Dia nak ada keinginan satu benda pun, kadang-kadang rasa bersalah-bersalah je. Baru nak cakap, tak jadilah. Janganlah sampai dia tak anyaya. Itu je lah. Kalau anyaya orang, kena bantu sahabat tu, kesian. Kalau tak anyaya orang, takut kita tak ada yang tak baik ada dengan kita yang menganiayai. Na'udzubillah, Allah hindarkan kan. So atas kepulang niat kita, ikhlaskan niat, itulah sebaik-baiknya rumah tangga. Wallahualam. InsyaAllah. Kita ada satu pengalaman daripada sahabat kita, Ida, di WhatsApp IKIM, Ustaz. Saya tak sempat nak menyalin ni, sebab panjang juga, Ustaz, tapi saya kongsikan. Ida kata apa? Kata setuju, kadang diam tapi berdendam, maknanya terpendam, Ustaz. Yang tu lagi susah sebab simpan dan terus meletakkan isteri dalam keadaan salah dan akhirnya penceraian. Bukan diam untuk memaafkan, Ustaz. Itu adalah pengalaman yang dialami oleh sahabat kita. Macam mana, Ustaz, pengalaman? Okey, kita minggu lepas kita ada bahas mengenai kesedihan dan menangis. Kesedihan dan menangis. Okey. Sedih, menangis adalah fitrah manusia. Tapi jangan sampai kita sedih dan menangis kerana sakit hati atau kerana permasalahan hati. Maksudnya dendam. Okey, tak apalah aku diam tapi dendam, pendam. Nantilah, jagalah sampai masa, jagalah. Itu akan menyebabkan kita akan stres, tertekan, anxiety, ada rasa macam tak puas hati dan mungkin boleh menganiaya orang dan sebagainya. Sebab itu kalau dia kata kita jadi pendam, terus juga cari ubat hati. Sebab hati memang kena sentiasa ubat. Bila kita telah mula umur kita, maknanya terutama 40 lah. Bila 40, kita sebenarnya telah masuk ke dalam ranjau kehidupan yang lagi berbagai. Contoh macam, bila kita umur 1 sampai 18 tahun, mak bapak kita ada sekali yang dia akan cakap, ni lubang. Jangan langkah. Ini duri. Elak. Sampai satu masa, kita dah melalui kehidupan kita bersendirian. Ranjau kita bersendirian. Okay? Semakin lama, masuk umur 40, makin tebal hutan itu yang kita tak tahu. Kalau di sudut zahir, mungkin kita akan kena gigit pacat, darah, kena tiba-tiba langgar lubang, terkehil kaki, tiba-tiba ada duri, terpijak duri, terkena duri dan sebagainya. Sebab itu cari ubat. Jangan biarkan hati tidak terubat. Belajar untuk mencari ubat hati sebahagian penting dalam hidup.
bukan saja mencari ubat pening kepala, ubat darah tinggi, ubat kencing manis. Itu benda kan sebahagian besar berhidup kita kan. Sakit yang zahir. Sakit yang bahagian hati juga sama. Kan?